Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para pembentang bertemu kita di dalam International Conference on Business, Social Sciences, Economic and Technology 2021. Saya Norfiza binti Afandi mewakili rakan-rakan saya daripada Pusat Jinius Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan hasil kajian kami, iaitu kajian amalan penggunaan medium atas talian oleh pelajar bagi proses pembelajaran di rumah. Sebagai pengenalan, pada tahun lepas iaitu tahun 2020, dunia dan khususnya Malaysia telah dilanda satu pandemik yang menyebabkan hampir keseluruhan sistem pendidikan negara kita telah berubah landscape-nya. Okey, ini adalah disebabkan oleh kesan pandemik COVID-19. Okey, kalau sebelum tu pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan di sekolah, iaitu para guru dan murid-murid boleh pergi ke sekolah dan belajar seperti biasa. Namun terdapatnya norma baru, iaitu para pensyarah dan anak-anak murid ni tidak dapat ke sekolah. Jadi sistem pendidikan kita telah berubah kepada norma baru, iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Bagaimanakah pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR ini dilaksanakan? Bila kita sebut pengajaran dan pembelajaran di rumah, ianya boleh dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana sahaja lokasi yang bersesuaian. Menurut manual pengajaran dan pembelajaran di rumah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2020, ia memberi garis panduan dan memberi definisi bahawa PDPR itu boleh dilaksanakan dalam talian dan atau luar talian dan atau off-site dengan berstruktur dan terancang. Disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan oleh kerajaan sejak bulan Mac 2020 tahun lepas, ianya memerlukan para guru meneruskan pengajaran dan tuntutan silibus yang perlu diselesaikan. Oleh itu, para guru di Malaysia ini telah menjadi lebih kreatif dan praktikal dalam menyelesaikan misi tersebut. Paling popular sekali adalah aplikasi Google Classroom yang banyak telah diguna pakai, selain daripada aplikasi WhatsApp dan juga Google Meet. Ini adalah menurut kajian daripada Siti Balkis Mahlan dan Munirah Hamad pada tahun 2020. Namun demikian, perlu kita fahami bahawa pelaksanaan PDPR ini terdapat pelbagai kekangan yang datang daripada para pelajar itu sendiri, seperti kekurangan peranti, talian internet dan juga masa yang diperuntukkan untuk menjalani proses pembelajaran di rumah. Ini adalah kerana para guru dan para murid berada di rumah dan mereka terpaksa menghadapi pelbagai situasi di rumah. Namun demikian, kita faham usaha ini masih lagi dilaksanakan sehingga hari ini, iaitu tahun 2021, kerana negara kita masih lagi dilanda pandemik COVID-19. Menurut Nur Hazira Hairan dan juga Mas Ayu Zainuddin, di dalam kajian mereka pada tahun 2020, mereka menyatakan bahawa kaedah penggunaan teknologi terkini seperti aplikasi WhatsApp yang rata-ratanya menjadi pilihan kerana ianya mudah digunakan dan memberi banyak manfaat dan memudahkan pembelajaran yang lebih berkesan. Di dalam kajian ini, penyataan masalahnya adalah umum mengetahui bahawa PDPR yang dipraktiskan oleh para guru dan para pelajar masih lagi baru untuk kita lihat keberkesanannya secara mendalam. Namun demikian, pelbagai usaha telah dilakukan oleh para guru dan pelajar bagi memenuhi tuntutan dunia pendidikan akibat oleh pandemik COVID-19. Tahap kesediaan para pelajar juga berbeza-beza, bukan sahaja bergantung kepada kesediaan talian internet, bahkan juga pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar itu sendiri. Di dalam kajian ini, kami membuat kajian ini bertujuan untuk mengukur amalan penggunaan medium atas talian oleh para pelajar di rumah.
Kajian ini mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar terhadap penggunaan medium atas talian bagi proses pembelajaran di rumah. Oleh itu, kami telah mengenal pasti beberapa objektif di dalam kajian ini. Objektif yang pertama adalah untuk mengkaji penggunaan medium atas talian dalam meningkatkan kesediaan pelajar dalam proses pembelajaran di rumah bagi pelajar Kolej Jenis Pintar. Objektif yang kedua adalah untuk menilai persamaan dari segi konstruk penerimaan pelajar Kolej Jenis Pintar yang berlainan jantina terhadap proses pembelajaran di rumah. Objektif yang ketiga adalah untuk menganalisis perbezaan dari segi konstruk pengetahuan, kemahiran dan sikap pelajar Kolej Jenis Pintar terhadap amalan proses pembelajaran di rumah. Di dalam kajian ini, kami telah menggunakan metodologi kajian seperti berikut. Kami telah mengedarkan borang soal selidik secara atas talian terhadap para responden yang rata-ratanya berumur 12 sehingga 17 tahun. Para responden ini adalah terdiri daripada para pelajar Kolej Jenis Pintar UKM. Di dalam borang soal selidik ini, ianya pakai skala Likert 1 hingga 5 untuk pernyataan sangat setuju sehingga sangat tidak setuju. Di dalam borang soal selidik ini mempunyai instrumen kajian iaitu terdapatnya 4 bahagian. Bahagian A, demografi responden. Bahagian B, terdapat 8 soalan berkaitan dengan tahap pengetahuan pelajar terhadap medium atas talian. Bahagian C, terdapat 10 soalan berkaitan dengan tahap kemahiran pelajar berkaitan dengan medium atas talian. Dan bahagian D mempunyai 9 soalan berkaitan dengan tahap sikap pelajar terhadap amalan penggunaan medium atas talian. Keseluruhan data di dalam borang soal selidik ini telah kami analisis menggunakan Statistical Package for Social Sciences for Windows Version atau lebih dikenali sebagai SPSS secara deskriptif. Ianya untuk mengkaji skor, min dan peratusan. Sampel kajian adalah seramai 165 orang yang dipilih secara rawak yang terdiri daripada pelajar Kolej Jenis Pintar UKM. Seterusnya, kajian ini telah merujuk kepada beberapa kajian lepas yang dibuat oleh para pengkaji. Contohnya seperti kajian Fariza Khalid, Muhammad Yusof Daud dan Aida Abdul Karim pada tahun 2015. Di dalam kajian ini, hasil analisis daripada soal selidik yang telah dijalankan ke atas 56 orang pelajar sarjana menunjukkan para pelajar mempamerkan sikap dan pandangan yang positif terhadap proses pembelajaran kolaboratif menggunakan medium teknologi. Kajian ini memfokuskan kepada pemilihan aplikasi teknologi untuk berkongsi maklumat dan faktor yang mendorong kepada pemilihan aplikasi tersebut dalam kalangan pelajar. Dalam kajian ini, ia menunjukkan bahawa aplikasi WhatsApp adalah pilihan yang mendapat peratusan yang tertinggi. Selain daripada itu, kewujudan blog dan media sosial seperti Facebook juga digunakan sebagai tujuan untuk menyebarkan maklumat di dalam proses pembelajaran. Seterusnya, kajian oleh Makmum pada tahun 2015 menyatakan bahawa WhatsApp bukan sahaja berfungsi sebagai medium komunikasi, malah ianya digunakan untuk medium perniagaan dan juga tujuan akademik. Dalam kajian Hussein Nurul Azmi dan Mat Daud 2017, ianya menyatakan bahawa penggunaan WhatsApp boleh meningkatkan motivasi pelajar dalam pembelajaran kolaboratif. Manakala dalam kajian Siti, Maisurah, Zia dan Norazah 2014, ianya menyatakan bahawa alat bantuan mengajar yang efektif di mana pelajar yang kurang aktif semasa PDPR dalam kelas memberi tindak balas yang positif apabila menggunakan WhatsApp. Di dalam kajian Mujtaba dan Mahsa 2018 juga menyatakan bahawa penggunaan WhatsApp ini mempunyai nilai positif terhadap pembelajaran berbanding dengan kaedah bersemuka.
Farmer, Yu dan Brooks pada tahun 2008 pula menyifatkan bahawa penggunaan blog sebagai alat yang berkesan untuk menjana pembelajaran. Begitu juga dalam kajian Nur Fazlinda 2010, beliau mendapati bahawa pelajar lebih gemar menggunakan blog disebabkan faktor perkembangan teknologi, pengaruh sosial dan perkongsian maklumat. Di dalam kajian Siti Rokiah Abdul Rahman dan Fazli Adam pula, penggunaan YouTube memperlihatkan bahawa ianya menarik minat generasi Y kerana sifatnya yang menggabungkan elemen audio dan visual. Manakala di dalam kajian Renda Lestari 2017 menyatakan bahawa kebanyakan pelajar menganggap video dari internet itu berupaya mengatasi rasa bosan. Ianya disokong di dalam kajian Godwin Jones pada tahun 2007 yang menunjukkan bahawa 65,000 video dimuat naik dan ditonton setiap hari di YouTube. Manakala Siti Azura pula menyatakan di dalam kajian beliau bahawa pelaksanaan pembelajaran dalam talian e-pembelajaran adalah satu kaedah alternatif yang berkesan untuk melaksanakan proses pembelajaran dalam pandemik COVID-19. Seterusnya, di dalam kajian ini, analisis dan perbincangan di dalam Rajah 1 menunjukkan kebolehpercayaan soal selidik. Rajah 1 di atas menunjukkan bahawa nilai alpha Cronbach adalah 0.885. Ini menunjukkan bahawa instrumen dalam keadaan baik serta efektif dan boleh digunakan dalam kajian bagi PDPR secara atas talian bagi subjek sejarah ketika pandemik COVID-19. Tinjauan ini adalah dibuat ke atas pelajar pintar berbakat di dalam Kolej Jenis Pintar UKM. Seterusnya, Rajah 2 iaitu ujian ANOVA tidak bersandar dan Rajah 3 adalah ujian ANOVA juga tidak bersandar. Rajah 2 dan 3 ini menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap sikap pelajar lelaki dan perempuan terhadap medium atas talian bagi proses PDPR ketika pandemik COVID-19. Dengan membandingkan nilai min pangkatan pelajar perempuan iaitu min pangkatan 89.31 mengatasi min pangkatan pelajar lelaki iaitu 74.44. Ini bererti secara relatif pelajar perempuan menunjukkan sikap yang lebih baik terhadap medium atas talian bagi proses PDPR ketika pandemik COVID-19 berbanding pelajar lelaki. Di dalam Rajah 4 ini pula, ujian ANOVA tidak bersandar menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap pengetahuan pelajar pintar berbakat dengan kemahiran pelajar terhadap medium atas talian bagi proses PDPR. Hubungan yang positif ini menunjukkan bahawa pelajar yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dalam medium atas talian juga mempunyai kemahiran yang tinggi dalam medium atas talian bagi proses PDPR ketika pandemik COVID-19. Ianya bersesuaian dengan hasil dapatan kajian Abdul Aziz Ishaq dan Aida Zuraina Mir Ahmad Ta'lat pada tahun 2020 yang menyatakan bahawa pelajar tetap bersedia dan menunjukkan sikap yang positif dalam mengikuti pembelajaran atas talian walaupun terdapat limitasi dan cabaran dalam pelaksanaannya. Ini menunjukkan bahawa pelajar di peringkat umur remaja sukakan kelainan serta cabaran dalam meneroka pembelajaran baru di atas talian. Malahan pelajar haruslah membina kemahiran pembelajaran mereka dari masa ke semasa. Manakala di dalam graf 1 ini menunjukkan bahawa peratusan tahap amalan PDPR secara dalam talian bagi pelajar pintar berbakat. Peratusan tertinggi yang menyumbang terhadap amalan PDPR secara dalam talian adalah sikap pelajar sebanyak 90%, diikuti pengetahuan pelajar sebanyak 87% dan akhir sekali kemahiran pelajar sebanyak 85%. Manakala graf kedua ini menunjukkan peratusan tahap amalan PDPR secara dalam talian bagi pelajar pintar berbakat di Kolej Jenis Pintar mengikut jantina. Bagi tahap pengetahuan dan kemahiran pelajar adalah sama iaitu bagi pelajar lelaki adalah 84% dan pelajar perempuan pula adalah 82%. Manakala tahap sikap pelajar lelaki pula adalah 74% dan pelajar perempuan pula adalah 89%.
Sebagai kesimpulannya, para guru dan para pelajar memang mempunyai cabaran yang besar di dalam melaksanakan PDPR ini. Oleh itu, peranan guru, kaunselor, ibu dan bapa amat penting di dalam pelaksanaan PDPR ini. Selain daripada itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, para NGO dan juga syarikat korporat boleh menyumbang di dalam misi pelaksanaan PDPR ini. Contohnya dengan menyumbang pelbagai jenis peranti seperti komputer, tab, telefon untuk membantu anak-anak pelajar ini. Selain daripada itu, capaian peranti dan internet juga amat penting di dalam pelaksanaan PDPR ini. Selain daripada itu, perlunya pelbagai lagi kajian pada masa hadapan untuk mengkaji keberkesanan dan juga kecabaran di dalam melaksanakan PDPR ini. Oleh itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.